Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Begitulah satu gambaran orang yang diduga dalam kehidupan. Pastinya akan tiba kemudahan, ganjaran iman di sisi Tuhan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Kata pujangga orang yang bersabar umpama sang pahlawan. Gagah berani dia digeruni, berkorban rela mati. Kata pujangga orang yang bersabar umpama sang pahlawan. Gagah berani dia digeruni, berkorban rela mati. Mendamaikan hati yang Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد رب يسر ولا تعسر اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semuanya? Kaifa halukum al-yawm? Apa khabar semua pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan sehat, sejahtera? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam diutuskan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat. Pada teman-teman, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat perjuangan kita, alhamdulillah syukur kepada Allah kita masih lagi diberi nikmat iman dan Islam khususnya sehingga hari ini, dan alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat kesihatan, nikmat pernafasan yang berterusan. Walaupun perkara ini selalu diulang-ulang, tapi apa-apa pun kita perlu meletakkan syukur itu di tangga yang pertama. Kita perlu meletakkan syukur itu di tanda yang pertama. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada sekarang ni, dengan kemewahan yang ada, walaupun tidak semewah seperti orang kata jutawan-jutawan, tetapi mewahnya dari sudut kehidupan itu cukup segala benda. Itu pun dah cukup untuk membawa maksud definisi mewah tu. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan apa yang kita ada, rumah, kereta, itu semua nikmat yang kita kadang-kadang tak perasan. Kita duk cakap kita tak cukup rezeki, tak ada. Kalau kita nak banding dengan orang lain yang hidup susah, yang duduk terdampar di tepi jalan, duduk di gelandangan dan sebagainya. Jadi bila kita muhasabah balik, kita lihat diri kita sebenarnya serba cukup. Ada orang lagi yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi itulah saya nak ajak tuan-tuan dan puan, sama-sama kita bersyukur. Itu sahaja. Ya, kalau kita tidak meletakkan rasa syukur itu, maka kita akan rasa tidak cukup segala benda. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat yang mau masuk, insya-Allah kita tunggu lagi kehadiran sahabat-sahabat kita yang lain. Bantu saya untuk share dahulu. Kalau tak share pun tolong tag nama kawan-kawan. Kat Facebook kan boleh tag. Tag nama kawan-kawan, ahli keluarga, siapa-siapalah yang tuan puan suka kan. Kita ajak lagi mereka yang lain, insya-Allah kita cuba nampakkan kepada mereka, sahabat-sahabat kita di luar sana, khususnya umat Islam di Malaysia ini sendiri, betapa hebatnya Quran ini, betapa pentingnya Al-Quran ini. Sebab apa saya kata begini tuan-puan? Kalau kita lihatlah daripada perkembangan kehidupan kita, mungkin zaman tuan-puan, saya tak lalui zaman tu, cuma ini apa yang dikisahkan oleh, apa yang diceritakan oleh mak saya lah sendiri kan. Bila cerita, katanya kalau zaman dulu nak belajar Quran ni susah, medium tak ada, pendedahan tu tak ada. Pendedahan tu tak ada. Sebab tu kalau kita tengok zaman sekarang ni, mak-mak, ayah-ayah ni dah ada kesedaran. Perasan kan? Mak-mak, ayah ni dia dah ada kesedaran. Ada kesedaran untuk memberikan didikan awal itu dengan ilmu Al-Quran kepada anak-anak mereka. Kalau dulu kita buat macam tu, mungkin orang kata kita ni macam jumut lah kononnya, ataupun rasa kita apa istilahnya diselah boleh ke kalau ngaji agama ni, apa terjamin ke masa depan, macam tu lah kalau zaman-zaman dulu kan. Tapi sekarang ni semua dah ada kesedaran. Cuma apa yang saya nak sampaikan di sini tuan-puan, Al-Quran ni dia bukan pilihan. Al-Quran dia bukan pilihan. Maksudnya kalau kita ada anak, contoh, mungkin pada zaman kita tak sempat tuan-tuan dan puan. Pada zaman kita dah lepas, tak apa, biarkan melepas. Kita ada anak, kita ada cucu. Jadi kita bertanggungjawab, kita cuba memainkan peranan kita sebagai orang yang lebih, orang kata apa, lebih veteran, lebih tua. Kita cuba berikan sedikit nasihat kepada mereka, anak-anak kita, cucu kita, supaya mereka didedahkan dengan Al-Quran terlebih dahulu. Jangan kita kata, tak apalah, kita bagi dia akademik dulu,
Nanti dia dah besar, nanti dia dah pandai berfikir, dia akan tahulah nak cari Quran sendiri. Tuan-tuan puan-puan, ini adalah satu tanggapan yang sangat pada saya lah secara individu, ianya tak patut. Seolah-olah kita menampakkan bahawa Al-Quran itu adalah pilihan. Kita menampakkan bahawa Al-Quran itu adalah pilihan. Walhal Al-Quran ini adalah menjadi keutamaan. Ilmu duniawi dan ukhrawi perlu seiring. Bukanlah bermakna bila kata belajar Al-Quran mesti kena jadi ustaz. Tidak. Ada yang beranggapan macam tu. Belajar Al-Quran jadi ustaz. Oh, mengaji agama, oh nak jadi ustaz lah. Tak, tuan-puan. Itulah asas Islamnya. Betul kan? Kita yang hidup sebagai orang Islam, apa buktinya? Takkan cukup dengan syahadah. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Terdirinya Islam itu daripada kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimus salat wa ita'iz zakah. Salat, zakat, puasa, menunaikan haji. Adakah kita faham dari satu sudut itu sahaja? Tidak. Tapi Islam ni luas. Islam itu syumul. Jadi kita kena faham satu benda bahawa Al-Quran ini adalah satu benda yang besar yang kita kena nampakkan pada generasi yang akan datang ni. Kalau bukan kita yang bertanggungjawab untuk semua ini, siapa lagi? Saya ada anak, tuan-puan pun ada anak. Kita risau. Kita ni makin orang kata apa, hidup ni ialah dah lah dunia di hujung jari. Kita nak akses semua benda ni macam-macam boleh. Cakap je nak apa. Kalau dulu mungkin terhad, sekarang ni tak. Kalau nak Quran, kita type Quran, keluar Quran. Kalau kita nak selain daripada Quran, keluar. Kita nak tengok K-pop contoh, nak tengok Korea dan sebagainya. So macam tu lah. Jadi poin dia apa? Kalau kita ada anak-anak, ada tuan-puan lah khususnya, mungkin ada anak ataupun cucu, bagilah dorongan kepada mereka. Mulakan pendidikan awal mereka dengan Al-Quran dahulu. Jangan malu. Jangan rasa takut. Tak apa ke? Nanti akademik tercicir macam mana? Allahu Akbar. Tuan-puan jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Sekarang ni kita zaman dah moden, tuan-puan. Pendidikan Quran bukan macam dulu dah. Sepatutnya pendidikan Quran ni dia lagi hebat daripada, ataupun kita kata seiring lah. Nak kata, saya bukan kata tinggalkan duniawi ataupun tinggalkan benda-benda akademik. Tidak, ianya seiring. Faham maksud saya? Seiring. Tapi Al-Quran tu diutamakan. Itu menunjukkan kita nak menzahirkan nilai Islam kita. Kita ni siapa? Apa beza kalau kita yang hidup sebagai orang Islam tapi kita tak boleh baca Quran, kita tak boleh baca kalam-kalam Allah itu sendiri? Apa beza kita dengan orang yang bukan Islam? Nampak tak? So, antara satu kehebatan yang besar yang Nabi dah tinggal kepada kita, itu Al-Quranul Karim ini. Allah paling suka orang yang membaca Quran seperti mana ia diturunkan. Inna Allah yuhibbu an yuqra'ul Quran ghaddan kama unzila. Kita faham itu dari satu sudut. Ya, insyaAllah apa yang saya kongsikan ni, mudah-mudahan, saya bukan nak bagi ceramah, tuan-puan. Ini peringatan untuk diri saya sendiri. Saya pun ada keluarga, kan? Tuan-puan pun ada keluarga. Jadi kita nak nampakkan bahawa Al-Quran ini hebat. Al-Quran ni bukan benda-benda yang orang kata cikai atau cikai. Benda-benda yang alah tak apalah, benda yang menjadi pilihan, option. Tak apalah, nanti dia dah besar, nanti dia dah habis, nanti dah pencen, nanti biar. Nampak, tuan-puan? Bila adanya persepsi sebegitu, maka di situlah bermulanya kemunduran agama Islam itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita, suara saya bergema ke? Allahu Akbar. Saya tak perasan, terbuka, tersalah setting. Itu yang bunyi echo tu. Tapi dengar apa yang saya sebut. Ni dah okey dah. Alright. Terima kasih bagi tahu. Nasib baik. Tapi clear nah? Minta maaf, tuan-puan. Ada button tadi tertekan, lupa nak nutupnya. Tapi dengar kan saya cakap? Ke saya sembang seorang tadi? Risau juga. Pumpang rupanya tak dengar ya.
Dengar Gema yang gemilang. InsyaAllah. Dah okey dah. Dah tutup dah butang gemilang tu. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, insyaAllah dah berapa dah? Okey. Dah ramai ni, boleh dah tu. Sahabat-sahabat yang belum share, tolong bantu share dahulu insyaAllah. Baik, jadi terlebih dahulu sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Untuk hari ini kita nak sambung bacaan Quran kita lah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Okay, ayat 144 pada muka surat 22. Okay. Ayat 144, tuan-puan boleh lihat pada muka surat 22, insyaAllah. Okey, baik. Jadi apa-apa pun sama-sama kita perbaharui niat kita dahulu pada pagi ini, insyaAllah kita tajdid niat kita semula, kita perbetulkan dunia, perbetulkan dunia. Saya terbaca komen tu, ada tulis dunia. Perbetulkan dunia, mana mahu, kita bukan Tuhan, ya tak? Kita betulkan niat, nak sebut niat sebenarnya. Betulkan dunia. Okey, betulkan niat kita semula, muhasabah balik apa yang perlu kita muhasabah. So, tuan-tuan dan puan boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing. InsyaAllah kita akan baca dahulu macam biasa daripada Qad Nara tu sampai habis lah satu ayat ni. Okey, ayat 144. Satu ayat aja. Boleh. Nah, ya koma, betulkan dunia. Itu orang dengar tu ingat sesat Ustaz Adi tu. Okey. Baik. So, saya harap tuan-tuan puan-puan semua sudah bersedia. InsyaAllah siapa yang baru masuk, silakan masuk. Jangan lupa untuk tolong share dulu. Boleh nak? Pagi lagi Ustaz. Itulah pasal. Awal-awal udah melabun. Baik, insyaAllah. Sedia semua. Kita akan mulakan bacaan. Saya minta sahabat-sahabat semua fokus. Siapa yang ada Quran boleh lihat pada Quran masing-masing. Yang tak ada Quran boleh lihat di paparan skrin lah, insyaAllah. Kita mulakan. Sedia. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah selesai untuk bacaan yang pertama. Dan macam biasa, tuan-tuan dan puan boleh bersedia dengan alatan perang masing-masing. Alatan perang kita, alat bedah kita, tuan-tuan. Kita nak berperang dengan syaitan ni. Yang sentiasa menghasut dan menyesatkan. Okey, boleh. So, kita dah selesai bacaan yang pertama. Jom kita terus pada sesi bedah membedah. Tuan-tuan dan puan, jom kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Baik, tuan-tuan dan puan, huruf qaf baris atas tebal selamanya. Huruf qaf baris atas tebal selamanya. Dan pada dal ini kita lantunkan dengan lantunan yang santai. Kita lantunkan dengan lantunan yang santai. Huruf qaf pada atas tebal selamanya. Huruf dal di sini qalqalah sughra. Macam mana yang dimaksudkan santai itu? Begini. De. Bunyi de. Boleh, tuan-puan? De. Qad nara. De. Boleh? Qad nara taqalluba wajhika. Dapat tak? Alright, so kat sini qalqalah sughra, huruf nun baris atas na, ra di sini kita perlu baca dua harakat. Ni alif mat, sebelumnya baris atas. Baik, yang ya ni yang semalam kita dibincangkan. Inilah alif maqsurah. Inilah alif maqsurah ya ni. Tapi para ulama dah meletakkan alif siap-siap kat sini. Nak bagi tahu huruf matnya ialah alif ni, bukan ya. Kan? Alif mat sebelumnya mesti berbaris apa, tuan-tuan dan puan? Mesti baris atas. Kalau kita tengok begini, maknanya ini alif maksurah lah ni. Okey? Alif yang digambarkan dengan huruf ya. Ini apa yang kita bincang semalam lah. Semalam kan ada orang tanya kan? Baik, jadi di sini dibaca dua harakat mat asli. Mana huruf mat dia? Alif kecil ni. Boleh? Taqalluba. Huruf ta baris atas ta. Bunyi ta saja. Ta. Qaf tebal, semestinya tebal selamanya. Baik. Qallu, lam yang bersabdu. Qad nara taqallu. Qallu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajh. Baik. Ba baris atas ba, macam biasa. Okey. Wajhika, huruf jim yang bertanda sukun. So jim yang bertanda sukun ini di dalam kelompok qalqalah sughra, sama macam dal kat sini. Kena lantun. Macam mana bunyi dia? Je. Wajh. Jangan je. Jangan kita menekan-nekan dia sampai bunyi hamzah pula kat ujung tu. Kan? Je. Wajh. Je. Dapat? Okay, sama macam dal ni. Qalqalah sughra begitu. Wajhika fis sama'. Huruf ha kacang.
Okey, ni bukan ha pedas, ha kacang ni tergolong dalam ha simpul lah. Okey, ha simpul ataupun ha bulat, ha bendera ke atau pulang lah nak istilahkan macam mana. Asalkan kita kenal huruf ha ni. Baik. Satu harakat sahaja. Wajhika fissa. Huruf kaf dari atas ka, huruf kaf baris atas ka, dan tengah ni macam biasa kepala huruf kaf bukan hamzah. Kepala huruf kaf bukan hamzah. Fis sama, huruf fa baris bawah terus masuk pada sin yang bersabdu ni, alif lam syamsiyah. Di sini alif lam syamsiyah ataupun nama lainnya idgham syamsi, memasukkan pada huruf syamsiyah, iaitu pada huruf sin ni lah. Okey, layankan saja. Betul yang lantunan tadi tu. Wajhika fis sama, fis sama. Baik tuan-tuan dan puan, di sini kita tengok ombak rindu bertemu hamzah. Ombak rindu bertemu hamzah, betul kan? Ombak rindu bertemu hamzah. Jadi apa yang kita faham sebelum ini, bila mana ombak rindu bertemu hamzah perlu dibaca 4 atau 5, betul kan? Jadi di sini kita boleh juga baca dengan 6 harakat. Maknanya kita boleh berhenti di sini dengan kadar 4, 5 ataupun 6. Tapi 6 ini, bacaan 6 harakat ini akan terpakai ketika berhenti sahaja. Kena dengar baik-baik apa yang saya sebutkan ni. Okey? Takut nanti ada yang salah faham pula. Fis sama, kalau kita berhenti baru boleh kita baca dengan 6 harakat, 4, 5 atau 6. Tapi kalau kita sambung, fis samaa'i falanuwalliyan, kita nak sambung, maka di sini perlu dibaca 4 atau 5 sahaja. Kalau sambung dia akan berbalik kepada syarat asal untuk mad wajib muttasil. Ni hukum mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. As-sama ni satu kalimah. Boleh tuan-tuan dan puan? As-sama satu kalimah. Sekiranya kita ingin berhenti pada mad wajib muttasil, maknanya apabila hamzahnya di hujung lah, macam ni kan, hamzah di hujung, kita boleh baca dengan 4, 5 atau 6. Atau 6. Okey, tapi syarat dia ketika berhenti pada hamzah yang berada di hujung. Okey, mad wajib muttasil yang hamzahnya di hujung. Mad wajib ni kadang-kadang hamzahnya ada di tengah. Okey, jadi kalau di hujung sahaja boleh jadi 6. Boleh faham? Kenapa 6 tuan-tuan dan puan? Sebab ia juga diiktiraf sebagai mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun kan 246. 246. Jadi di sini 456, bukan 2, 456. Kenapa 6? Diiktiraf sebagai mad arid lis-sukun. Itu sahaja. Kalau rasa pening nak faham, kita pegang satu konsep saja pada orang kata apa, konsep asas dia 4 atau 5. Dah selesai. Tak payah pening. Kan 6 ke tak 6 ke. Boleh ni? Mad wajib muttasil arid lis-sukun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Itu. Pastikan hujung tu kita berhenti dengan bunyi hamzah lah. Sama'. Matikan hamzah kat hujung. Dapat tuan-tuan dan puan? Kalau sambung 4 atau 5, kalau berhenti kita diberi pilihan untuk baca 6 harakat. Tapi syarat dia apa? Hamzah yang di hujung. Mad wajib muttasil yang hamzahnya di hujung. Maknanya kita berhenti pada hamzah. Boleh? Biasa dalam kitab dia akan tulis itulah mad wajib muttasil arid lis-sukun, untuk menggambarkan yang 6 harakat ini insya-Allah. Yang dalam kelas kita, yang pelajar kita, saya alhamdulillah faham kan. Kita dah bincang khusus benda ni. Untuk sahabat-sahabat lain lah, insya-Allah moga-moga
pencerahan ini tuan-puan dapat amati dengan baik. Takut salah faham pula nanti. Ya. Baik, kita baca dulu. Sedia semua? Qad nara taqalluba. Sedia? Kita mulakan dengan isti'azah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Okey, boleh? Selesai. Kita sambung lagi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanuwa. Empat-empat ni semua satu harakat. Cuma pada waw ni kita kena get ready. Terus masuk pada lam yang bersabdu baris bawah ini. Falanuwalliyan. Boleh? Jannati. Mana? Ustaz, kalau kita nak wakafkan bunyi jannati itu macam mana? Ada huruf ta pada sebawah. Ta tu mati. Itu bacaan mat tu. Jannati. Ya mat sebelumnya baris bawah. Betul ke? Puan Zurina, soalan tu. Jannati. Ti. Ta ya. Huruf ta baris bawah, tunggu ya mati. Ya mat lah tu. Okay? Boleh? Clear tak? Yang bertanya. Saya ingatkan dalam ni, tu duduk mencari tadi. Ya tu mati. Ya mat tu ya mati lah. Ya mat, huruf yang mati lah. Untuk sahabat-sahabat semua, jangan confuse. Huruf ya yang mati tu, huruf mat tu pun huruf ya yang mati. Gitu. Dia berbalik kepada syarat mat. Kena tengok balik. Saya nak tunjuk contoh pun tak ada dalam ni. Kan perkataan jannati. Cuma kita bayangkan jannati ti huruf ya yang mati, huruf ta sebelum tu baris bawah kan? Maka dibaca dua harakat. Ya yang mati. Saya kurang jelas. Sebab kalau dalam Quran Resam Usmani, kalau ya yang mati sebelumnya baris bawah, confirm ya tu tak ada simbol sukun. Dia akan jadi mat dua harakat. Semestinya ditulis macam tu. Dia takkan ada simbol sukun. Kalau ada simbol sukun tu mesti pakai Quran lain tu. Nah itu apa yang saya faham dengan soalan tadi lah. Okey? Dia takkan, dalam Quran kita takkan jumpa ya yang ada simbol sukun atas dia sebelum tu baris bawah. Takkan ada. Melainkan kita menggunakan mashaf yang bukan daripada kelulusan KDN, Kementerian Dalam Negeri. Quran yang daripada itulah. Fis sama' tadi. Yang ni 45 atau 6. Asalnya 45. Kenapa boleh jadi 6? Sebab kita mengiktiraf sebagai ma'arid lisukun juga di sini. Okey? Buku Iqra patutlah. Apa-apa pun berbalik pada konsep mat lah. Berbalik kepada konsep mat. Kena kenal mat asli macam mana. Kita faham formula mat, insya-Allah dia takkan ada masalah kat situ lah.
Dia mana-mana huruf ya yang mati sebelumnya baris bawah automatik dia akan berfungsi sebagai mat. Itu sahaja. Okey. Baik. Falanuwalliyannaka. Sambung lagi nah. Huruf nun bersabdu. Nun bersabdu kita kena dengungkan tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab dia bersabdu lah. Dan nun itu sendiri bersifat gunnah, bersifat dengung. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لِيَنَّكَ gitu. Huruf K pada atas K, Qi. Huruf Qaf pada bawah Qi. Qi. Tebal ke? Tebal. Cuma tebalnya tidaklah setebal iman. Tak adalah setebal baris atas dan baris depan. Qaku. Dia baris bawah dia tebal juga, cuma dia berkurang sedikit. Okey. Qib. Ni huruf ba sama macam situasi kat atas ni. Qalqalah sughra, lantunan kecil. Kita layan saja, bunyinya santai. Qib. Okey? Qib. Qiblatan tardaha. Qib. Dapat huruf lam di atas la, tanwin bertemu ta. Apa dia ni? Tanwin bertemu ta. Ikhfa haqiqi. Jangan qiblatan. Kat situ kena dengung. Dan kena ikhfa. Apa ikhfa? Sembunyi. Sembunyikan sebutan tan tu. Tan jadi tan. Sembunyi itu pun kena nipis aja bunyinya. Sebab apa? Huruf ta ni huruf yang nipis. Qiblatan tar. Nampak? Qiblatan ta. Cuba buat yang tu je. Ta. Jangan tebal Kalau tebal macam mana? Ta. Nipis je. Ta. Lidah kita tergantung. Okey, lidah kita tergantung. Jangan sebut tanwin ni tepat pada makhrajnya, iaitu hujung lidah naik ke langit. Jangan bagi hujung lidah kena langit. Itu point dia. Jangan bagi hujung lidah kena pada langit. Biarkan hujung lidah kita tu terkapai-kapai. Itu. Boleh faham? Tergantunglah. Taru. Okey. Qiblatan tardaha. Huruf dad baris atas tebal selamanya dan dibaca 2 harakat. Ni alif mat tuan-tuan dan puan. Alif mat sebelumnya baris atas. Dha. Huruf dha. Nampak? Di bahagian tepi lidah kita ni akan memberi tekanan pada gigi garham kita. Boleh? Tarda. Qiblatan tardaha. Huruf dha pada atas tebal 2 harakat, ha pun 2 harakat mat asli. Dua-dua ni mat asli. Jelas? Baik. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Huruf ra kat sini. Tebal ke nipis? Mesti kena tebal tuan-tuan dan puan. Huruf ra yang mati sebelumnya baris atas. Saya ulang. Huruf ra yang mati, bila dia mati macam mana kita nak tahu dia tebal atau nipis, betul kan? Nak tak nak kena ada satu baris untuk sebagai penilaian tu. Kita nak nilai dia sama ada dibaca dengan tebal atau nipis. Maka kita lihat di sini ra mati. Macam mana nak tentukan dia tebal atau nipis? Kena tengok huruf sebelum dia. Tengok huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia baris apa tu? Baris atas kan? Jadi ra ini dibaca dengan tebal. Tak maulah tarda. Qiblatan tardaha. Nampak? Tarda. Tar. Selalu kita sebut jalan tar kan? Jalan tar. Itu nipis lah tu. Kalau kita tebal kan? Jalan tar. Nampak?
Kat mana tu? Kat Jalan Taur. Kan Tukar Abdul Rahman. Qiblatan tardaha. Gitu. Baru puas bunyi dia. Kita baca tu puas. Okey? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Gitu. Boleh? Baik, huruf jim. Ni nak baca baris apa ni? Tidak tuan-tuan. Ini bukan huruf yang perlu dibaca. Ini adalah simbol waqaf. Simbol berhenti. Okey, simbol berhenti. Namanya apa? Waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Jim, alif, hamzah, zai. Apa maksud jaiz? Harus. Apa maksud jaiz? Harus. Maknanya bila kita jumpa simbol ini dalam Al-Quran, kita boleh pilih sama ada kita nak berhenti ataupun kita nak sambung. Nafas kita panjang, sambung. Kita rasa semput, tak cukup nafas. Bila baca ngam-ngam sampai dha ni, muka dah nak biru. Nak biru-biru hijau tu. Berhentilah sebelum jadi apa-apa. Boleh faham ni? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Boleh sambung? Tak ada masalah. Okey, faham tak? Jim, waqaf jaiz, harus. Nak sambung? Silakan. Nak berhenti? Silakan. Terpulang. Dia tidak ada mana-mana keutamaan di antara dua. Boleh faham? Bukannya kata kalau berhenti, sambung lebih baik. Tidak. Kalau sambung lebih baik ke berhenti lebih baik? Tak ada. Sama. Sama level. Okey? Clear? Waqaf jaiz. Sebab tu dia tulis dengan huruf jim kat sini. Okey? Terpulang. Ingat tu. Kalau rasa dah tak cukup nafas tu, dah nak dah berubah-ubah color muka tu, berhenti terus kat sini. Ya, boleh? Okey, terbaik. Faham tak? Okey, kita baca dulu. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sampai sini kita baca sama-sama. Sedia? 1, 2, mula. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Boleh? Settle. Teruskan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli. Huruf fa baris atas fa. Huruf waw baris atas wa. Huruf lam bersabdu. Li. Walli. Fawalli. Tu je bunyi dia. Wajhaka. Baik. Kena hati-hati kat sini. Ada lantunan. Lantunan. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Saghir. Kecil sahaja. Wajhaka. Wajhaka. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Wajhaka. Huruf ha kacang. Baris atas ha. Ha original jangan pedaskan. Haka. Huruf ka baris atas ka. Dalam ni kepala huruf kaf bukan hamzah. Wajhaka syatral. Syata. 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 Ni huruf ta. Mati. Syata. 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 Syatral. Layankan je. Santaikan bunyi dia. Syatral. Syatral. Syata. Syata. Syatral. Huruf ta ni sebab dia antara huruf yang paling kuat tuan-puan. Paling tebal lah. Jadi kita akan dengar bunyinya tu, walaupun kita buat secara bersahaja, tetap ada tebalnya tu. Syatral, syatral, syatral. Macam jim, wajhaka syatral. Nampak? Beza Wajhaka syata, syata, syata. Sebab apa jadi begitu? Sebab ta ni huruf yang tebal. Gitu. Boleh faham? Sebab tu nampak lain sangat. Walaupun
Walaupun saya duduk sebut santai, secara santai, layankan. Konsepnya sama. Wajhaka syalta, wajhaka syalta, wajhaka syatral masjidil haram. Okey. Huruf ta jaga sifat tebal dia. Syatral, huruf ra baris atas, ra. Tebalkan ra dulu sebab dia baris atas. Kemudian baru matikan lam ni. Syatral masjidil. M-A-S, mas. Syatral masjidil, dil masjid. Huruf jim baris bawah, huruf dal baris bawah, loncat. Masuk terus pada lam kat sini, alif lam qamariyah. Ini pun alif lam qamariyah. Al-masjid dan al-haram. Masjidil haram. Dua-dua ni alif lam qamariyah. Masjidil haram. Okey, masjidil ha. Huruf ha pedas. Ha spicy tuan-tuan dan puan. Jangan pakai cili yang pedas benar. Cili standard. Cili orang cili Melayu. Cili Melayu. Jangan pakai cili Korea. Katanya cili Korea pedas. Pakai cili Benggala je. Masjidil ha. Ha. Kalau cili pedas ha. Cili pedas sangat. Ha. Ni biasa je. Ha. Dia ada kawalan dekat situ. Masjidil haram. Masjidil ha. Masjidil haram. Macam mana nak bagi bunyi tu terkawal? Dengar baik-baik. Huruf ha pedas ni kita sempitkan. Selalu saya sebut ni tak? Huruf ha ni sempitkan pada bahagian kerongkong kita ni. Tengah kerongkong. Tengah kerongkong tuan-tuan dan puan. Ha. Ha. Sebenarnya sebut itu tenang je. Tidak ha. Nampak? Mulutnya terbuka-buka lueh benar. Masuk lalat pun tahu. Masjidil ha. Biasa aja. Kawalkan sikit lah. Tapi awal-awal tu tak apalah. Kalau tengah belajar tu tak apalah. Biarlah laweh mulut pun. Biarlah. Asalkan ada bunyi tu. Nanti lama-lama dia akan orang tak apa. Lama-lama kita akan dapat kontrol sendiri bunyi dia. Okey? Awal-awal tu biarlah. Pakailah cili apa pun. Asalkan pedas. Boleh? Nanti lama-lama dia akan okey sendiri. Jangan risau. Syatral masjidil haram. Haram. Huruf ra baris atas, ra tebal lah. Sebab dia berbaris atas. Dan dibaca dua harakat sepatutnya. Asalnya. Tapi sebabkan kita berhenti kat sini. Mim kan? Kita berhenti kat mim kan? Jadi mim ni dah mati. Bila mim dah mati atas sebab kita berhenti ni tadi, maka di sini kita akan sebut mad arid lisukun. Macam mana kita boleh kata mad arid lisukun? Sebab kita berhenti pada mim dan sebelum mim itu ada mad asli ni ra ni mad asli. Maka berlakulah hukum mad arid lisukun boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Boleh? 2, 4 atau 6. Dan jim ni apa? Samalah macam tadi. Kita boleh berhenti, kita boleh sambung. Terpulang pada masing-masing ikut kemampuan. Kalau rasa cukup nafas nak sambung, silakan. Kalau rasa nak berhenti, nak ambil nafas baru, silakan berhenti. Terpulang pada empunya badan lah. Tuan badan tu. Buatlah keputusan. Tapi jangan lama benar mikirnya. Tengah baca tu mikir. Nak berhenti ke sambung? Lama pula mikir tak? Okey. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Gitu. Boleh kita baca. Fawalli. 1, 2, mula. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Habis. Kita sambung lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
Wahaithuma. Wahaithuma. Huruf waw baris atas, wa huruf ha pedas macam saya sebut tadi. Kawal bunyi dia tuan-tuan dan puan, jangan terlalu orang kata apa meno, jangan terlalu over meno. Tapi tak apalah, awal-awal belajar tak apa ingat saya sebut dah ni. Kalau awal-awal belajar baru nak on the fasa training kan. So tak apa, tak ada masalah. Wahai mulut sampai nak terkoyak bibir ni sebab nak nyebut ha pedas tu tak apalah. Wahai bibir tu bibir wahaitsu ma kuntum fawallu wahaitsuma wahai huruf ya yang mati nampak ni sebelumnya baris atas bacaan lin lah. Wahaitsuma kuntum. Huruf sa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kena buat apa? Kena buat apa tu? Keluarkan hujung lidah. Keluarkan hujung lidah. Sikit sahaja. Hujung tu sikit. Ustaz berapa ukurannya? Jangan tanya ukuran. Okey. Ada orang dia spesifikkan ukuran dia 0 point berapa tah. Pada saya tak perlu. Jangan kita memberatkan benda ni. Sebab lain orang lain lidahnya tuan-puan. Cukup keluar je hujung lidah, dah selesai syarat. Okey, wahaitsu ma kuntum fawallu wahaitsu ma, cukup keluar hujung lidah itu. Sekarang bagi ukuran pula jenuh pula nak ngukurnya, asal you besar je udah ada pembaris kat tepi. Abang tolong tengok sekejap, cukup tak 0.3? Contohlah tak? Kalau nak mengukurnya. So tak payah ukur. Cukup syarat keluar hujung lidah, selesai. Kita dah menepati pada makhrajnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu. Madu harakat man asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Kuntum. Baik. Huruf kaf baris depan. Huruf kaf baris depan ku. Muncung bibir tak? Muncunglah sebab dia baris depan. Baik. Ku. Isunya kat sini. Baik. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kita nak sembunyikan sebutan nun tu. Betul? Sebutan nun tu kita nak sembunyikan. Kalau asalnya kuntum. Kun, K-U-N. Sekarang ni kita nak sembunyikan. Lidah kita. Macam tadi lah. Terkapai-kapai. Ya tak? Tergantung lidah kita. Kuntum. Baik. Waktu kita dengung tu, nak kena muncung ke? Tak perlu tuan-tuan dan puan. Muncung pada kaf saja. Contoh nak? Tengok baik-baik. Kuntum. Huruf ta baru muncung balik. Sebab baris depan. Dapat tak? Okey. Kuntum. Susah tuan-puan kalau kita duk maintain bibir muncung tu. Macam mana nak bunyi dengung tu? Kuntum. Sekarang lama benar udah kekeh pula bentuk mulut macam tu. Tak payah. Huruf kaf baris depan muncung. Waktu dengung tak payah muncung dah. Lepaskan. Lepaskan. Faham ni? Lepaskan. Ma kuntum fawallu wujuhakum. Kuntum. Dapat tak maksud saya ni? Apa yang saya cerita ni? Sampai tak? Okey, pada dengung tu tak perlu muncung. Yang muncung pada huruf yang baris depan je. Ingat, asas. Asas dia begitu. Ingat asas dia. Okey, muncung pada huruf yang berbaris depan sahaja. Okey. Wa haitsu ma kuntum fawallu. Mim mati bertemu fa. Mim mati bertemu fa. Izhar. Jelaskan sebutan mim mati.
Mim ni datang daripada syafah, syafawi, bibir kita. Dapat? Wallu, huruf waw pada atas, wa, fawa. Fawallu wujuh, fawallu wujuh. Fawa, wallu ni waw mat sebelumnya baris depan, muncul bibir lah. Sebab baris depan kan. Ni alif ziyadah, alif, nampak ni alif yang ada bulat atas ni alif ziyadah, alif tambahan. Ada pada tulisan, wajib ada pada tulisan, tapi pada bacaan yillat. Yillat. Apa yillat? Tak ada lah. Boleh? Fawallu. Dia tak ada pada bacaan, dia hanya ada pada tulisan sahaja. Wajib. Wajib fil kitabah. Okey, wajib fi kitabah. Wajib dalam penulisan. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Wujuhu. Jangan Tuan-tuan perempuan, kat sini kesilapan yang biasa berlaku ialah disebabkan huruf waw ni baris depan, kita muncungkan bibir. Tapi kadang-kadang kita tak perasan kita tersebut Boleh tuan-puan? Wujuhakum. Jangan okey, takut kita tertukar lah. Yang okey tak ada masalah. Alright? Yang takut ada yang keliru kan. Sebut Boleh? Sebab waw ni daripada bibir tuan-puan, daripada bibir mulut. Lepas tu dia baris depan pula tu. Itu yang bimbang, berubah menjadi bunyi Fawallu wujuhakum Fawallu wujuhakum syatarah. Boleh? Kena hati-hati kat situ ya. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Wuju, dua harakat. Ni ha biasa, ha simpul, ha maruku. Hakum. Huruf kaf baris depan, muncul bibir. Mim mati, mim ni jelaskan ketika bertemu dengan shin. Hakum syatarah. Hakum syatarah. Dapat tak tuan-tuan puan-puan? Wujuhakum syatarah. Syatarah. Huruf ta qalqalah sughra sama macam ke atas ni. Sya. Huruf shin baris atas sya. Syalta. Syatarah. Huruf ra baris atas ra. Kemudian huruf ha ni. Ha bulat. Kalau kita berhenti syatarah. Boleh tuan-puan? Kalau kita berhentilah. Kalau kita sambung syatarahu, hu jadi dua harakat, maksilah qasirah. Okey, dibaca dua harakat. Kita akan aktifkan waw kecil ni. Nampak tak? Ni waw ni halus je. Takut tak perasan pula. Boleh? Saya nak tanya, sekiranya tiada air wuduk, boleh ke mengaji sekali? Minta penjelasan, jangan marah. Boleh je, tak ada masalah. Bukannya pegang Quran kan? Kita tengok je, boleh, tak ada masalah. Boleh nah? Baik. Wujuhakum syatarah. Baik. Pada simbol ni, nampak ni? Qaf lam ya ni. Ni namanya waqaf ula. Waqaf ula. Maksudnya, boleh berhenti. Boleh sambung, terpulang. Boleh berhenti. Boleh sambung, terpulang. Faham tak? Sama macam jim ni tadi. Cuma beza dia apa? Di sini, berhenti lebih baik. Itulah yang dimaksudkan. Itulah maksud bagi perkataan yang saya sebut tadi. Waqaf ula. Berhenti lebih utama. Ustaz, kalau nak sambung boleh ke? Boleh. Silakan. Ustaz, nak sambung boleh ke? Nak sambung. Nak berhenti boleh ke? Boleh. Silakan. Tapi mana lebih baik di antara dua tu? Berhenti. Faham? Kalau gym tadi tak kisah. Dia sambung boleh, berhenti pun boleh. Dia tak ada keutamaan di antara dua tu. Tapi kalau ni,
Qaf ni, qaf lam ya ni, ingat, waqaf ula, berhenti lebih baik. Berhenti lebih baik. Kalau ni sad lam ya atas ni, saya tak explain tadi kan. Ni. Sama juga situasi dia. Sama. Nak berhenti boleh ke tak? Boleh. Nak sambung boleh ke tak? Boleh, silakan. Tapi kat sini apa? Wasal ula, sambung lebih utama. Dia terbalik dengan dua ni. Okey, silah. Maksudnya sambung. Okey, huruf sad ni. Boleh faham? Sambung lebih utama. Kalau yang ni, berhenti lebih utama. Itu saja. Tapi point dia, dua-dua boleh berhenti. Tak ada masalah. Okey, dia bukannya berdosa pun kalau kita berhenti. Tak ada tuan-puan. Boleh faham ni? Waqaf ula, wasal ula. Ula ni maksudnya utama. Ula, keutamaan. Okey. Waalaikumsalam, Puan Kasih Afika. Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk, clear nah? Boleh tolong share dulu. Siapa yang belum share, tolong share. Tag kawan-kawan pun tak apa. Type, ajak kawan-kawan masuk. Selesai. Kita baca dulu. Wahaithu. Okey. Berhenti je. Okey. Wahaithuma. Baik, kita baca dulu boleh? Wahaithu. 1, 2, mula. Wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Selesai. Kena habiskan sikit lagi. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun. Okey. Wa saya bukan nak berhenti kat situ nah. Saya ambil potongan ni saja. Wa innal ladzi. Huruf wa baris atas wa, huruf hamzah baris bawah i. Wa in kena dengung tuan-tuan dan puan. Sebab apa nun bersabdu? Berapa kadar dengung? 2 harakat. Okey. Wa innal ladzi utul kitab wa innal. Okey, lam bersabdu masuk terus. Huruf zal baris bawah. Ini boleh juga kita nak sebut alif lam syamsiah, tak ada masalah tuan-puan sebab konsepnya sama saja, usah pening-pening. Wa innal ladzi, huruf zal baris bawah zi, di sini ya mat. Zina utul. Wa innal ladzina utul. Huruf nun baris atas na. Apa hukum tuan-tuan dan puan? Saya rasa tak nak tanya, tapi sajalah. Tanya je lah juga. Apa hukum Si ramai tak sabar-sabar jawab ni. Tangan tu dah ready lah. Tak pun dah type dah. Saya tanya je terus send. Apakah hukum pada yang bergaris merah? Udah koma. Seronok tengok jawapan sahabat-sahabat kita ni. Aja handai semua Itu khabar tu. Seronok saya. Tanya je prak keluar.
Hmm. Baik. Mak badal ke mak asli ke mak syibhu badal? Keliru. Seronok nak jawab ya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ustaz duk baca sikit-sikit tu kerana apa? Yang mana Yang tadi tu. Hijaz. Okey. Baik, sahabat-sahabat. Soalan ni selalu dah benar ditanya. Tapi saja kita nak tengok kan. Ini namanya mak badal tuan-puan. Kalau kita dari segi hukmi lah, dari segi hukum. Kita membincangkan tentang hukum. Dari segi bacaan saya rasa tak ada masalah. Semua tahu baca dua harakat kat sini. Tu. Kan? Dua harakat. Sama macam mak asli. Baik. Ni mak badal. Dan tu ni mak asli. Boleh? Macam mana kita boleh kata mak badal ni? Tuan-tuan perempuan, ingat tak? Saya pernah sebut banyak kali dah. Mak badal ini, macam mana kita nak kenal dalam Al-Quran? Hamzah yang dibaca dua harakat. Siapa ada pen, kertas, catat. Okey? Ingat tuan-tuan perempuan. Mak badal ni macam mana nak kenal huruf hamzah yang dibaca dua harakat dan kedudukannya berada di awal kalimah. Okey? Hamzah yang dibaca dua harakat. Tidak kisah baris apa pun tuan-tuan perempuan. Bukan baris atas sahaja, malah pada baris bawah, baris depan pun sama. Bunyinya a, i, u. Itu syarat utama. Kemudian kedudukannya pula di awal kalimah. Tu. Apa ni? Dua harakat kan kita baca dan itu berada di awal kalimah. Jadi itu sebablah namanya mad badal. Ustaz, saya tak ingatlah nama dia. Tak apalah tuan-puan. Nama hukum tolak tepi tu, itu nama sahaja. Yang penting ialah ni, lisan kita. Apa yang keluar daripada mulut kita. Yakni bacaan kita lah. Ya? Itu yang paling penting. Hukum bukan tolak tepi terus. Bukan tolak dan abaikan. Tapi kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya percaya ramai je yang sebelum ni mungkin memang tak tahu tentang bagaimana nak kenal mak badal. Betul ke? Betul ke saya cakap ni? Mungkin sahabat-sahabat yang betul sekarang ini, yang betul sekarang ini, pada satu ketika dahulu memang tak kenal pun macam mana. Tapi sebab dah diterangkan banyak kali, nampak contoh banyak, selalu ikut kelas dan tuan-puan sendiri belajar dengan mana-mana guru. So tuan-puan, last kali tuan-puan dapat membayangkan bagaimana keadaan dia. Isu faham bahasa Arab tak faham itu tolak tepi dululah. Kan? Ada masa, ada kesesuaian, bolehlah orang kata apa? Boleh? Bergantung. Itu kita tengoklah. Kalau kita ada masa lebih, bolehlah pelan-pelan belajar. Itu je. So ingat, mat badal dibaca, keadaannya hamzah yang dibaca dua harakat, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Dan kedudukan hamzah itu sendiri berada di awal kalimah. Maksudnya dalam kalimah ni perkataan. Dalam perkataan tu bunyi a tu di hadapan. Amana, imana, utumina, utul kitab. Okey. Nanti dah kenal mak badal, cerita perempuan lain pula, baru nampak pula ada syibih badal, mad syibhu badal. Nampak?
Ada lagi. So dari situ permulaan dia. Tapi ingat pelan-pelan. Ingat pelan-pelan. Boleh? Baik. Clear nah? Udah. Usah pening-pening. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Tul kita huruf ta baris depan masuk terus pada huruf lam. Lam yang mati. Alif lam qamariyah. Kemudian huruf ka pada bawah ki, huruf ta pada atas ta. Kita. Ini alif mat kecil ni tuan-puan. Kena tengok baik-baik nah, takut terlepas pula nanti. Kita la ya'lamuna an. Kita ta dua harakat mat asli. Ba pada atas ba. La ya'lamu huruf lam pada atas la. Ya huruf ain kita tahan sikit. Okey, bukan tahan, maksud saya jangan kalau tahan sangat layak. Tapi dia tengah-tengah. Kita jangan tahan sangat, jangan lepas sangat. La ya'lamu. Dapat tak? Cuba ikut pelan-pelan. La ya'lamu. First kita kena dapatkan ketepatan makhraj dululah. Sebelum kita nak membincangkan tentang perihal sifat yang ada pada ain ini. Okey, huruf ain datang daripada mana? Kerongkong. Tengah kerongkong. Dia sama posisi. Sama point dengan huruf ha pedas. Yang mana ianya perlu juga disempitkan pada bahagian kerongkong. Huruf ain dan ha, dua huruf ini yang agak sukar disebut. Ha-a. Sempitkan pada bahagian kerongkong. Ustaz, macam mana nak dapat bunyi dia? Apa dia? Latihan. Okey, macam mana nak dapat? Latihan. Itu sahaja. La ya'lamuna an. La ya'lamu. Dapat Boleh ikut pelan-pelan insya-Allah. Huruf lam pada atas la, mu di sini dua harakat mat asli. Mu la ya'lamuna annahul. Huruf nun pada atas na. Hamzah pada atas a. Annahul annahul haqqu mir rabbihim. Nun bersabdu, kena dengung tuan-tuan puan-puan, wajibul gunnah. Annahul haqqu mir rabbihim. Hul haqqu. Di sini alif lam qamariyah. Huruf ha pedas. Ni kena hati-hati. Ha. Ingat, pedas dia jangan pedas sangat. Pedas-pedas biasa je tuan-tuan. Pedas-pedas biasa orang kata. Annahul haqqu mir rabb. Haqqu. Ha. Sempitkan pada kerongkong. Ha. Lakukan orang kata kawalan pada huruf ha tu. Haqqu. Huruf qaf tebal ke tak? Tebal kan? Huruf qaf tebal. Haqqu. Huruf qaf pada depan tebal selamanya. Annahul haqqu mir rabbihim. Haqqu mir rabbihim. Mir rabbi. Nun mati bertemu ra. Baik, dari segi bacaan mudahnya begini. Mim ni terus masuk pada ra. Okey, mim ni terus masuk pada ra. Boleh tuan-tuan membuat. Nun mati bertemu ra. Apa dia? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Memasukkan bila gunnah tanpa dengung.
annahul haqqu min rabbihim. Idgham, masukkan apa? Nun mati ke dalam ra. Mudahnya kalau dari segi pendengaran kita, nun ni ibarat tak wujud lah. Mirra, dah tak ada dah bunyi nun tu. Mirra, haqqu min rabbihim, haqqu min rabbihim. Dapat? Mim ni mati ke tidak? Matilah kan, sebab kita nak berhenti kat dia. Kalau kita berhenti, kalau kita sambung pun sama juga, mati juga. Dan perlu dibaca, point dia perlu dibaca dengan jelas. Mir rabbihim, mir rabbihim. Tapi bunyi kat ujung tu tetap ada lah, sifat asli padanya kan. Pada huruf mim ni dia ada sifat dengung dia, sifat asli, kita tak boleh buang. Yang mana sifat asli tu bunyi ni, rabbihim. Tapi jangan panjang jela bunyi tu kan, cukup syarat aja. Mir rabbihim. Jangan matikan bunyi yang sharp, bunyi lekat tau. Mir rabbihim, mir rabbihim kan, itu kita membuang sifat dengung dia. Mir rabbihim. Sikit je. Clear? Jangan hem, rabbihim, hem. Hemo kan. Him, H-I-M, him. Mir rabbihim. Wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Wama Allah, huruf waw baris atas, wa mallah, kalimah Allah, lafzul jalalah dibaca dengan taghlidh, tebal. Dibaca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Itu sebab dia. Wama Allah, wama Allahu bighafilin. Jangan ma ni tebal dah Wamallah. Relax dulu. Pada ma tu relax dulu. Wamallah. Dia halus je perbezaan dia tuan-puan. Cuma kena hati-hati. Yang penting jangan tebalkan pada mim ni. Wamallah. Nampak? Ma tu jadi tebal. Mo. Jadi kekalkan bunyi ni, paste pada mim baris atas ni. Dahulu Wama Allah. Nampak? Saya buat pelan-pelan. Wama Allah. Allah. Jangan Allah. Bunyinya dekat-dekat je tuan-puan. Sebab tu kena hati-hati, itu je. Boleh? Wama Allahu bighafilin. Hu, huruf ha di depan, hu satu harakat je. Bi, huruf ba baris bawah satu harakat. Gha, huruf ghain. Orang Melayu kita sebut rain kan. Tak apalah. Tapi yang penting baris atas bunyi gha. Bighafilin amma. Gha, jangan tertukar dengan huruf kha. Kha. Dia dah jadi huruf lain dah tu. Bighafilin amma ya. Dapat tak? Huruf fa baris bawah fi, kemudian lin, tanwin baris bawah, baris dua di bawah kan? Lin. Dibaca dengan jelas. Izhar. Tanwin bertemu ain, izhar halqi. Jelaskan sebutan tanwin pada lam ini. Lin apabila bertemu dengan huruf halqi. Halqi ni halkum. Ain ni datang daripada huruf halkum, kerongkong kan?
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عَمَّا kena dengung dua harakat. Boleh? Kalau kalimah Allah nipis macam biasa kita sebut tarqiq sahaja. Sebenarnya tafkhim pun betul juga, tafkhim tarqiq. Cuma diistilahkan taghlis ini nak mengkhususkan pada kalimah Allah. Dia hanya pada istilahan saja, istilah. Okey? Kalau kita kata kalimah Allah ni tafkhim pun tak ada masalah kalau kita kan nak berbalik kepada istilah Arab yang biasa kita duduk belajar tu lah, tafkhim wa tarqiq. Okey, tebal nipis. Boleh juga. Cuma taghliz ni nak mengkhususkan pada kalimah Allah itu sahaja. Sebab apa? Sebab kalimah tu kalimah yang agung. Dan tebalnya tu pun tebal yang berbeza dengan tafkhim, tebal-tebal yang lain ni. Itulah dia sudut huraian dia. Tapi apa-apa pun itu hanya istilah sahaja. Wa mallah. Sebab kita memang ma'ruf kalimah Allah bunyi tebal begitu saja. Dia tak ada level tebal yang macam ni ke tebal macam tu, tak ada. Sama je. Bila kata tebal, mesti tebal macam tu. Itu yang disebut taghliz. Okey? Clear tak? Siapa tanya tadi? Puan Mardiah. Okey. Baik, amma mim bersabdu gunnah, dengung dengung dua harakat. Amma ya'malun. Ma dua harakat, mad asli. Ya, ni. Jangan tahan, jangan lepas sangat. Relax, tengah-tengah je. Ya ma. Boleh tuan-tuan puan? Jangan tahan sangat, jangan lepas. Biasanya orang tahan je, yang lepas ni jarang. Ya'malun. Tak mau? Ya'malun. Saya baca dengan bunyi nada yang sama, tuan-puan. Tuan-puan dengar. Tuan-puan akan dapat dengar perbezaan dia. Saya buat bunyi yang sama. Yang pertama, bunyi yang sepatutnya lah. Amma ya'malun. Perhatikan pada ain. Saya ulang sekali lagi. Amma ya'malun. Okey. Kali ini saya buat huruf ain yang tertahan. Amma ya'malun. Saya ulang. Amma ya'malun. Beza kan? Dengan yang sebenarnya. Perhati pada ain. Amma ya'malun. Jadi ingat, pastikan suara pada huruf ain ini tidak tertahan, tidak terlepas. Ya'ma. Perlu ke bergantung pada huruf sebelum? Tidak perlu, tuan-puan. Ingat, huruf ain yang mati je, faham konsep ni. Jangan tahan suara, jangan lepaskan suara. Dia tengah-tengah. Amma ya'malun. Boleh? Itu sahaja. Puan Mardiah, alhamdulillah selesai permasalahan. Mesti tak tidur lena ya, memikir. Okay, clear nah? Jauh bezanya. Right. Jadi insyaAllah pelan-pelan kita cuba amalkan, kita biasakan yang betul. Okey? Yang kita buat sebelum-sebelum ni kita abaikanlah. Bukanlah abaikan, maksudnya kita cuba pelan-pelan tinggalkan bacaan yang orang kata apa? Itulah namanya sharing ni. Sharing ni bertujuan untuk kita perbaikilah bacaan kita. Itu sahaja. Jelas sahabat-sahabat semua? InsyaAllah boleh nak? Semalam siapa join? Al-Muq. Semalam ramai tau. Mungkin pagi-pagi ni orang tak berapa nak tengok Facebook sangat tak? Semalam first program tu.
Baik, so selesailah. Kita baca dulu, ambil daripada kita dah baca ke wa innal ladzi? Saya pun lupa lah. Belum ya? Dah baca wa innal ladzi. Tak apalah, kita baca je lah daripada sini wa innal ladzi sampai ya'malun. Boleh? Kita baca daripada wa innal ladzi. Sedia semua? Ready? 1 2 mula. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Selesai. Teruskan. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Selesai. Yang join Al-Mu ni insyaAllah minggu depan ajak lagi kawan-kawan lagi nak. Kita nak repair surah Al-Mu kita. Boleh jadi bacaan amalan harian kita. Percayalah tuan-puan, kalau berapa dia dalam tempoh 6 bulan tau benda ni. Kalau tiap minggu kita duduk ngikut silap-silap boleh hafal terus lah. Yang dah hafal tak ada masalah lah. Kan? Silap yang tak hafal boleh jadi hafal. Macam tu. Macam mana nak join? Hari Rabu. Tuan-puan yang sedang menonton ni hari Rabu, setiap Rabu petang. Rabu Rabu. Lupa pula. Hari Rabu petang jam 3. Terus. Buka page Easy Ngaji, adalah kami. Adalah saya nanti muncul. Jam 3 petang. Apa-apa hal pun join Telegram dulu. Join Telegram. Tekan link kat bawah ni ada. Supaya tak terlepas segala iklan, notification. Okay. Buka je, ada. Tiap hari Rabu ada. Hari Rabu dengan saya, hari Khamis dengan Ustaz Muslim. Untuk back to basic. Petang ni ada. Siapa yang baru nak join, yang baru first time ni, petang ni siapa nak belajar menyebut huruf, nak ataupun nak refresh balik cara sebutan huruf, santai aja. Petang ni bersama Ustaz Muslim. Petang ni jam 3. Free je, jangan risau, ajak kawan-kawan, ajak kaum kerabat yang lain. Okay, petang ni insyaAllah. Petang ni, minggu depan, hari Rabu, hari Khamis, petang. Kalau pagi, semua maklum lah, 8.30 kan, untuk sharing tajwid. Yang petang ni, ada 2 hari je kita buat, hari Rabu dan Khamis, insyaAllah. Boleh nak? Ajak geng-geng lain, geng-geng ngaji. Baik, sebelum kita akhiri live kita pagi ini, saya nak ajak kita baca dahulu sama-sama daripada awal qad nara sampailah ya'lamun. Ya'malun. Okey, sedia semua dah? Jom. 1. Sedia dah semua? Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Kita nak buat tarannum Hijaz. Pelan-pelan ikut tak? Ikut aja, tak apa. Sedia? 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan. Tadi kita baca secara tahqiq, kita baca pelan-pelan. Kali ini kita baca dengan tempo yang tak terlalu perlahan, tidak terlalu laju. Okey, ready semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan Tash yang mana ni? Saya tak dapat link tu. Jadi dah khibur dapat. Oh. Dalam grup seminar. Oh, ada sebenarnya Tuan Tash yang mana ni? Pada jam 3 petang tu ada. Saudara Ifan dah letak link tu. Kena cuba check balik. Mungkin Tuan tak perasan kot. Ada, kita dah letak. Tuan Ifan letak link tu. Tak apa. Nanti yang sebab Tuan join Tuan Tasha Yamani join yang apa access premium tu. So nanti insya-Allah dalam sehari dua ni kita akan bagi rakaman tu lah. Boleh tengok balik nah. Minta maaf lah. Okey? Sorry. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai untuk pengajian kita pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan adalah input buat tuan-tuan perempuan semua. Petang ini jangan lupa untuk slot back to basic. Petang ini insyaAllah pukul 3 bersama Al-Fadhil Ustaz Muslim. Ajak lagi kawan-kawan lain. Boleh nak? Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf di atas segala kekurangan sepanjang pengendalian ataupun sepanjang kelas kita pada pagi ini, sharing kita pagi ini. InsyaAllah saya mohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Macam nak raya pula dah. So tak apa, InsyaAllah kita jumpa petang ni. Bukan kita lah, Tuan Puan jumpa dengan Ustaz Muslim. Kita jumpa minggu depan. Untuk slot yang petang lah. Esok pagi ada lagi Tuan Puan. Esok hari Jumaat. InsyaAllah esok jika diizinkan Allah kita jumpa lah. Okey. Pagi esok jam 8.30 pagi. Untuk sambungan ayat berikutnya 145. Okey, saya undur diri dahulu. Mohon maaf sekali lagi. Tuan-tuan puan-puan, moga kita semua dikekalkan dalam satu keluarga yang ingin memartabatkan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah wa suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Puan Jamaliah, maaf saya tak dapat nak izin Quran. Saya masuk hospital ni. Syafakillah puan. InsyaAllah kita doakan sahabat kita Puan Jamaliah yang diberi ujian oleh Allah, kan diberi dugaan, diberi ujian kesakitan. InsyaAllah mudah-mudahan sihat sedia kala, dipermudahkan urusan. Ya, amin ya Rabb. Baik, itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. See you tomorrow. Bye bye. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Jangan jadi orang tidak sabar, terus bersabar, tetapkan bersabar. Sabar itu sebahagian iman, jadikan ia satu amalan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang mendamaikan hati yang rawan. Begitulah satu gambaran orang yang diduga dalam kehidupan. Pastinya kan tiba kemudahan, ganjaran iman di sisi Tuhan. Awan tidak sentiasa mendung, langit yang cerah pasti akan datang. Ombak tidak sentiasa menggulung, menghempas bahtera di laut. Kadang kala tenang
tamadun ilmu bagai air, harap dan pasrah sentiasa ceria dalam gundah payah selindungkan air mata derita. Kau adalah teman sejati yang sentiasa menjaga hati, biar tak sama menyusur hari, jelmakan mimpi jadi realiti. Di kau dian terbakar terang sinaran menyuluh agungnya pengorbananmu. Taman haru-haru guru yang tak pernah jemu, pewaris tamadun ilmu. Bagai ayah, harap dan pasrah sentiasa ceria dalam gundah payah selindungkan air mata derita. Kau adalah teman sejati yang sentiasa menjaga hati, biar tak sama menyusur hari, jelmakan mimpi jadi realiti. Membantu dalam kenaatan, memeluk erat tubuh yang lesu, dalam senang dan juga payah, berpisah hati sering gelisah. Berkumpul kami jadi satu, tak terlawan kau seorang di situ. Kaulah guru kami, ayah dan sahabat kami. Kau ulama pewaris Nabi. Biar kau tiada lagi di sisi, namun kau di hati. Manfaatkan waktu yang sempit dan pendek ini untuk mengisi ruang penghidupan kita lebih banyak yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meneroka, jangan mendekati tempat-tempat yang mengundang kita melakukan dosa kepada Allah, terhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.